A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita dalam tafsir tadabbur tafsir kita pada pagi ini insya-Allah, dan kita akan bersama-sama dalam sesi ini di muka surat yang ke-137 insya-Allah. Muka surat 137 iaitu daripada surah Al-An'am ayat 74 sehingga ayat yang ke-81. Ayat 74 hingga ayat 81 daripada surah Al-An'am. Muka surat kita ialah muka surat 137 insya-Allah. Kita akan baca insya-Allah hari ini. Kita akan dalam muka surat ini kita mula masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita telah sebutkan sebelum daripada ni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahawa surah Al-An'am ni adalah merupakan surah Makkiyah yang turunnya ketika akhir-akhir kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, iaitu pada tahun yang ke-12 lebih kurang, dan turunnya adalah sekaligus, dan dianya surah ini seolah-olahnya merupakan kesimpulan daripada segala apa yang dihadapi oleh Nabi, apakah perkara yang ditimpakan kepada Nabi, yang orang-orang kafir Quraisy bagaimana tolakan mereka terhadap Nabi, dan pelbagai perkara yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman pada hari ini sebagai panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semualah sehingga kepada hari ini, bagaimanakah yang akan berlaku apabila kita ni melaksanakan dakwah dan sebagainya, menceritakan Islam kepada manusia. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada muka surat ini 137 ni apa yang dihadapi. Allah Taala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim sebagai nabi, dianggap sebagai Abul Anbiya, sebagai bapa kepada nabi-nabi, kerana selepas daripada Nabi Ibrahim, sebagaimana kita maklum bahawa nabi-nabi kesemuanya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diceritakan dalam Al-Quran, sama ada mereka ini daripada keturunan Nabi Ishaq iaitu anak Nabi Ibrahim, ataupun anak Nabi Ismail, iaitu seperti mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak Nabi Ishaq ni kita panggil dipanggil sebagai Bani Israel. Bani Israel iaitu keturunan daripada Israel, iaitu Israel ini adalah merupakan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni adalah anak kepada Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihimussalatu wassalam. Jadi insya-Allah kita akan baca, tengok pada hari ini apakah yang Allah Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim ni, sebagaimana di dalam ni, iaitu tentang kisah perjuangan, kisah apa yang dibawanya, kisah tauhid yang dibawanya, yang mana menghadapi sama apa seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebenarnya sama dengan apa yang kita hadapi pada hari ini, iaitu manusia-manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik bukan erti maknanya mereka ni menyembah batu, menyembah patung dan sebagainya, tapi syirik ini iaitu memberikan sifat-sifat yang sifat Allah, hanya semata-mata sifat Allah, tapi diberikan kepada makhluk-makhluk. Sama ada diberikan kepada batu, sama ada diberikan kepada patung, sama ada diberikan kepada apa-apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katalah manusia pada hari ini mengatakan bahawa, merasai bahawa sains, jumpaan sains, teknologi dan sebagainya itu sebagai satu kuasa yang sama dengan kuasa Allah, ataupun merasai, itu juga adalah merupakan bentuk-bentuk syirik yang kita takutilah kan, yang berlaku pada zaman moden ini, yang manusia ada yang sudah tidak menyembah lagi. Nabi Ibrahim ini bermula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua insya-Allah, iaitu wa iz, dan ingatlah. Sebagaimana biasalah kalau ada iz ni makna dan ketika, terjemahannya. Jadi maksud sini ulama-ulama akan katakan bahawa wazkur iz,
Iaitu ada, bila sebut iz ni maknanya ada seolah-olahnya macam perkataan yang hilang lah, perkataan yang tidak disebutkan, iaitu maksudnya ialah dan ingatlah ketika, wahai Muhammad, ingatlah ketika. Ingat tak ketika di mana qala Ibrahim, berkata Ibrahim li abihi, kepada ayahnya. Ayahnya tu itu siapa? Azara. Jadi ada pendapat mengatakan Azar ni sebenarnya adalah bukan nama dan bukan ayahnya sebenarnya kan Azar di sini, tapi maksudnya ialah pamannya, iaitu bapa saudaranya. Kerana Nabi Ibrahim dengan riwayatnya diceritakan bahawa dia ni adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal bersama dengan bapa saudaranya yang bernama, sebenarnya bukan Azar tu adalah gelarannya. Kata tafsir jalan lain, nama sebenarnya adalah Tarakh, gitu kan, Tarakh namanya. Wallahu alam, tapi Allah Quran menyebutkan Azara, jadi kita kata namanya iaitu berkata kepada Azar. Jadi dia berkata apa? Dia kata apa? Nabi Ibrahim berkata kepada bapa saudaranya ni, ataupun dia kata ayahnya di sini, atattakhizu asnaman alihah. Soalan situ kan, atattakhizu asnaman adakah kamu ni mengambil asnam, berhala-berhala, sebagai alihah, sebagai tuhan-tuhan yang disembah? Jadi soalan di sini, nama dia soalan, bukan soalan tanya. Sebab Nabi Ibrahim dah nampak dah memang pun soalan tak, sini nama dia soalan taubih. Taubih maknanya, kalau kita cakap lah bahasa Melayu, kita kata, ada ke awak ambil ni sebagai Tuhan? Apa macam tu lah kan apa ambil Tuhan ni? Maknanya merendahkan. Taubih tu maknanya apa, tak logik awak ni kan, macam tu kan. Bukan soalan tak tahu, bukan atattakhizu, adakah awak ni mengambil, bukan maksudnya macam tu kan, bukan maksudnya Nabi Ibrahim tak tahu, memang tahu pun, tapi soalan itu adalah soalan taubih dalam bahasa Arabnya. Soalan banyak bentuk kan dalam bahasa Arab ni, dalam Quran ni kan. Jadi salah satu, ada soalan istingkari, ada soalan istifham, ada soalan taubih. Taubih ni maknanya merendah-rendahkan, ataupun rasa apa ni, macam tak logik, apa awak ni sembah benda ni Tuhan pula dah, apa gitulah kan Jadi inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, kata Nabi Ibrahim kepada bapa saudaranya ni, kepada li abi Azar ni, berkata Nabi Ibrahim, dia kata aku tengok, inni araka, aku tengok kau, dia kata, dan juga wa qaumaka, dan juga kaum kau, makna semua-semualah kaum, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam kesesatan ni maknanya jauh daripada yang benar, maknanya bukanlah sesat. Ialah sesat lah kan sebenarnya kan, tapi dalam tafsir kata ialah dolal tu maknanya dolal anil haqi, bukan sesat jalan, tapi jauh daripada apa yang sebenarnya. Dan jelas lah ni, memang mubin memang jelas betul-betul apa ni sesat ni. Kemudian dia kata wa kadzalika nuri Ibrahim. Jadi Allah SWT pun bercerita lah kan, macam itulah sebenarnya Allah Ta'ala telah tunjukkan, kami telah tunjukkan Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami tunjukkan kepada dia, kepada Nabi Ibrahim itu malakut. Malakut tu ialah maknanya ialah mulk, makna situ mulk tu maknanya ialah kerajaan. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kenapa Allah Ta'ala nak tunjukkan tu? Maknanya Allah Ta'ala buktikan, melahirkan bukti melalui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semua tu. Jadi Allah SWT kata, iaitu apa? waliyakuna minal muqinin. Allah Ta'ala buat semua tu supaya dia ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang mukinin. Mukinin biha maknanya menjadi yakin dengan apa yang telah ditunjukkan tu. Jadi sekarang ni kita tengok kan, ada ayat 76 ayat 76. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata, Allah Taala ceritakan pula sekarang ni perdebatan di antara Nabi Ibrahim dengan kaum dia. Jadi dia nak tunjukkan apa ni, sebab kaum dia ni dia kata ialah kaum yang najamin. Najamin tu orang-orang yang tahu tentang ilmu bintang-bintang ni. Maknanya kalau kita tengokkan zaman Nabi Ibrahim ni bukan zaman kuno, zaman memang primitif, tak tahu apa-apa, tak. Mereka ni memang ahli dalam masalah bintang-bintang ni. Makna bintang-bintang di langit, kita pun kadang-kadang sampai sekarang kita pun tak tahu sangat kan tentang bintang-bintang ni kan tapi kaum dia tu adalah orang yang memang dah mahir dah. Dia tahu bintang ni, tahu bintang ni di langit dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala ceritakan sini, dia berdebat dengan kaum dia kan, nak katakan ni ya. Jadi apa dia kata? Nabi Ibrahim berkata, falamma janna alaihi lail, apabila janna ni maknanya ialah azlama, maknanya gelap
Itulah datangnya perkataan jin tu. Macam mana datang perkataan jin daripada gelap ni? Tu insya-Allah bila sampai kepada masanya kita akan ceritakan. Ataupun kepada semua sahabat-sahabat semua, kalau nak tengok, insya-Allah kita dah cerita dulu semasa kita menceritakan surah jin sebab kita ni dah sebenarnya bahagian-bahagian belakang daripada Mashaf ni sebenarnya kita dah lalui daripada muka surat 348 sehingga tamat Mashaf tu kita sebenarnya dah habis dah. Jadi kita ada recording dia kan. Jadi siapa-siapa nak tengok ada dalam Facebook kan. Jadi dah kita start balik daripada mula sekarang ni, daripada muka surat 1 kan, dah sampai muka surat 137 lah pada kali ni. Jadi jannah tu maknanya ialah gelap Jadi sekarang ni apa yang diceritakan di sini, ada sedikit lah setengah-setengah daripada tafsir dia salah menceritakan, mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni sesat. Nabi Ibrahim ni seolah-olahnya macam dia sendiri kebingungan semasa mula-mula tu, iaitu tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari dan sebagainya. Jadi Nabi seolah-olah dia mencari Tuhan. Sebenarnya cerita ni bukan dia mencari Tuhan. Dia dah jelas dia yang mana Tuhan yang betul, Tuhan yang salah, dah jelas. Cuma dia sekarang ni nak berdebat, nak ceritakan berkata kepada kaum dia, awak sembah ni, awak sembah ni, awak sembah ni. Apa ni awak sembah ni? Contoh. Jadi dia nak berdebat, nak minta supaya nak menjadikan supaya kaum dia tu berfikir. Cuba fikir sikit kan. Ada ke awak ni kata ni Tuhan ke? Logik ke Tuhan macam ni? Jadi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di sini. Apa Allah Ta'ala kata? Falamma janna alaihil lail. Apabila dah gelap dah, malam dah gelap dah, ra'a kaukaba. Jadi Nabi Ibrahim pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Ibrahim pun tengok. Jadi dia tengok apa? Kaukab. Kaukab ni ialah terjemahan dia ialah kita kata planet sekarang ni, planet. Jadi dikatakan dalam setengah tafsir dia kata kaukab di sini maksudnya ialah dia melihat Zuhrah. Zuhrah ni dalam bahasa kita Venus ataupun kejora. Dalam bahasa Melayu kejora, dalam bahasa Inggerisnya Venus Jadi dia tengok Zuhrah tu. Bintang Zuhrah ni ialah kalau pada malam hari, Zuhrah ni bintang kejora ni ialah bintang yang paling terang lah. Kalau selepas, kalau waktu malam selepas daripada bulan, bulan tu paling besar lah of course kan, tapi selepas daripada bulan, bintang yang paling terang sekali ialah kejora ni, kejora ataupun Venus ni. Venus ni ialah planet yang kedua kan, selepas dekat dengan matahari. Jadi sekarang ini kita boleh tengok kadang-kadang tu sampai kalau terang sangat, kadang-kadang tu keluar bayang pada waktu malam. Diceritakan, saya tak pernah lah kan sebab kita sekarang dah zaman terang sangat kan, sampai tak nampak kan, banyak sangat lampu. Jadi bila sampai waktu malam, Nabi Ibrahim dia pun berceritalah. Dia kata, Nabi Ibrahim kata apa? Qala haza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, haza rabbi, ini Tuhan aku. Sebenarnya bukan kata-kata dia, bukan kata Nabi Ibrahim tu mengaku bahawa kejora tu Tuhan, bukan. Tapi maksudnya dia kata, ni Tuhan kita kan, ni Tuhan aku macam itulah, macam persoalan kan, persoalan nak minta supaya tu berfikir. Tapi apa yang berlaku? Falamma afala tu makna ghaba. Apabila dah hilang dah, tiba-tiba hilang lah kan, bila matahari dah nak naik, hilang lah. Ataupun bila bulan nak keluar, hilang lah kejora tu kan, sebab yang lain dah lebih terang lagi. Jadi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kata Nabi Ibrahim kepada kaum dia ni, aku tak suka yang jenis-jenis hilang ni. Apa? Afilin tu maknanya jenis hilang lah kan, daripada ada lepas tu tak ada. Macam mana nak jadi Tuhan? Aku nak sembah benda ni. Sebab ramai di kalangan kaum dia juga pada masa tu menyembah bintang-bintang di langit tu. Jadi kemudian dia kata apa? Falamma, lepas tu tiba-tiba falamma ra'a al-qamara. Lepas tu muncul pula bulan. Berapa bulan tak tahulah kan. Bila bulan datang, kejora tu hilang lah, tak nampak lah kan dah bulan tu terang benderang kan pada waktu malam ni. Falamma ra'al qamara, apabila dia melihat bulan, dia pun berkatalah, berkata kepada kaum dia lah ni kan, haza rabbi, ni Tuhan aku kot, ni Tuhan aku kan, ni Tuhan kita, ni Tuhan aku. Dia seolah-olahnya mempermainkan kepada kaum dia tu. Falamma afala, tiba-tiba bulan pun hilang. Memanglah kan, kalau bulan tu dah pada hari bulan tu, maka lepas tu dia hilang kan, dia habis kan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Berkatalah Nabi Ibrahim, supaya tu orang tu berfikir kan, kaum-kaum dia ni berfikir, dia kata kalau macam ni, kalau Tuhan tak beri petunjuk kepada aku, mesti aku jadi orang sesat. Maknanya
Kalau aku hanya berfikir, gunakan otak saja nak fikir, oh ni Tuhan aku, ni Tuhan aku kot besar. Kalau macam tu, maka nescaya dia kata sesat aku. Jadi kita tengoklah pada hari ni kan, ada manusia-manusia ni kan, yang mana mereka ni kadang-kadang kita pandai dari segi pemikirannya, dari segi teknologinya, tapi tengok-tengok menyembah matahari. Menyembah matahari, apa yang tak logik sangat ni kan? Jadi tu maknanya kan, manusia ni kan, kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada mereka semua hilang ke suara ataupun satu tempat je. Orang lain macam mana? Tolong bagi feedback suara dan gambar takut line tak berapa bagus. Macam mana orang lain, tempat lain? Tolong bagi feedback suara dan juga gambar. Sebab ada orang kata hilang suara. Okey. Okey. Jadi bila terima kasih semua. Jadi sekarang ni kan, dia kata kalau Tuhan tak beri hidayah kepada aku, tak tunjukkan aku, maknanya kita ni sangat-sangat perlu kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak katanya. Jadi kalaulah tak ada rasul yang datang kan, maka nescaya akan jadi apa? Akan sesatlah manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kan, cerita pasal Nabi Ibrahim lagi kan. Lepas tu siang hari. Sampai ke siang hari, sekarang ni apa? Jadi dia kata falamma ra'asyamsa. Sekarang ni tiba-tiba siang hari, jadi Nabi Ibrahim pun berkatalah kepada kaum dia apabila dia melihat matahari. Dia pun berkata, dia kata apa? Baziratan. Baziratan tu maknanya ialah toliatan. Gitu. Toliatan tu lahir, muncul. Bila muncul. Yang tadi tu baziron, tadi melihat bulan. Melihat bulan tu baziron. Bulan tu keluar. Dia kata. Jadi sekarang ni bila melihat matahari pula, matahari tu baziratan. Bila matahari tu nampak jelas, haza rabbi, kata Nabi Ibrahim, ni Tuhan ni Tuhan. Dia kata pula haza, dia kata haza akbar, dia kata ini nampak lebih besar lagi daripada semalam. Semalam kita lihat kejora, waktu malam kita lihat bulan. Sekarang kita tengok matahari itu lebih besar. Haza akbar, ini mesti Tuhan, ini aku Tuhanku. Tapi falamma afalat, tapi bila dah maghrib, jatuhlah matahari itu kan. Jadi afalat, apabila matahari itu dah hilang, qala ya qaumi, kata Nabi Ibrahim kepada kaum dia tu, dia kata apa? Ya qaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku bari itu bari'un tu artinya aku berlepas diri. Aku tak nak join kamu lah kalau macam ni, kata. Aku tak nak bersama-sama dengan kamu di atas mimma tusyrikun, pada apa yang kamu syirikkan Allah tu. Mana aku tak bersama dengan kamu. Aku gitu. Ana bari gitu kan. Ana bari aku tak nak bersama-sama dengan kamu. Aku tak nak join bersama dengan kamu. Aku tak nak terlibat dengan kamu. Ana bari kata. Jadi kemudian mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu semua mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudian Nabi Ibrahim pun berkatalah kan. Jadi sebenarnya cerita tadi kita sebutkan tak? Cerita tadi tu ialah bukannya Nabi Ibrahim ni sesat, tapi Nabi Ibrahim tu nak menyuruh, nak minta supaya kaum dia tu berfikir, adakah ini Tuhan, adakah ini Tuhan, adakah ini Tuhan. Semua tu kalau aku tak dapat petunjuk daripada Allah, kalau aku tak terima daripada Allah kan, kalau aku tak ikut apa yang Allah Ta'ala beri kepada aku ikut fikiran aku saja, inilah jadi Tuhan ni. Itulah yang berlaku sekarang kan, pada hari ni kita tengok kan. Kemudian Nabi Ibrahim pun apabila dia bercakap macam tu kan, aku bari ni kan, jadi kaum dia pun bertanyalah kepada dia, kau ni Ibrahim, dia kata, kau ni sebenarnya, kau ni sembah apa sebenarnya? Jadi dia pun berkata, Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim kata, aku menghalakan wajahku maknanya halaku, penghalaanku, diriku dan segala-galanya kepada siapa? Lillazi fataras samawati, kepada Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan semua ni. Apa yang disembah matahari, apa sembah bulan, apa sembah ni? Tak, dia kata aku sekarang menghalakan pencipta segala-galanya ni. Bukannya benda-benda ni, benda-benda ni semua makhluk kan, patung ke apa, semua ni makhluk. Aku sekarang ni aku tunduk kepada Allah yang menjadikan benda-benda ni semua. Itu
Itu yang sepatutnya, itu yang betulnya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Hanifan tu artinya ialah ma'ilan ilal haqqi. Makna cenderung meninggalkan kepada yang sesat-sesat ni, cenderung kepada menghalakan kepada kebenaran yang betul. Kemudian itu makna hanif. Hanif tu maknanya menghala kepada yang betul. Kemudian wama ana minal musyrikin. Aku tak nak. Aku ni bukan orang-orang yang syirik macam kamu semua. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya mereka pun nak marahlah ni kan, mereka pun startlah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Apa debat mereka ni? Iaitu debat mereka pun berkata wahajahu. Mereka pun start kata apa? Ini berhala kita ni kan. Kamu ni Ibrahim, kalau kamu tak nak sembah, kamu seorang sekarang ni, orang lain semua sembah berhala ni. Kamu tahu nanti perbuatan kamu ni, kalau kamu buat macam ni, kamu tak nak sembah ni berhala seperti kami semua sembah ni, dia kata nanti kau ni kena bala ni. Tengok dia mengancam sekarang, dia mengancam Nabi Ibrahim dengan ancaman-ancaman yang bahawa bala akan turun kepada kamu wahai Ibrahim jika sekiranya kamu ni tak ikut sebagaimana yang kami buat semua. Ini samalah sekarang kan, kadang-kadang adalah kan orang-orang yang rasa macam tu kan, rasa macam benda ni patung-patung ni ada kuasa kan. Mereka rasa bahawa benda-benda ni semua ni ada power. Kalau kita tak ikut orang ramai ni kan, maka nanti power ni akan terkena pada kita. Sebenarnya syaitan tu kan, sebenarnya jin tu kan, yang buat kacau tu kan, yang menguatkan mereka tu kan, kadang-kadang buat benda ni seolah-olah macam, tapi tak ada kuasa pun. Benda-benda ni sebenarnya kan, itu hanyalah berhala-berhala yang tak ada kuasa pun. Tapi mereka ni tengok berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kata wahajahu qaumuhu. Baca qaumuhu jangan baca qaumahu. Kalau qaumahu maknanya Nabi Ibrahim itu berhujah dengan kaumnya. Ini kaumnya berhujah dengannya. Gitu. Wahajahu qaumuhu. Lalu kaumnya berhujah kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan perkara-perkara tadi itu. Lalu qala, Nabi Ibrahim kata apa? Bila mereka kata macam ni, nanti berhala ni akan, awak ni kena macam apalah, tak kena bahala, kena apa kan, kena tak tahulah kan, macam-macam lah, sama dengan setengah-setengah orang. Jadi Nabi Ibrahim kata, atuhajuni fillah wa qad hadan. Kamu nak berhujah kepada aku, kamu nak mengatakan, nak mengancam aku, sedangkan dia kata aku ni fillah, pada apa ni, pada kamu nak lawan aku, nak mengatakan bahawa aku ni tak betul. Gitu kan. Kalau kata dalam tafsiran kata fillah tu maksudnya fi wahdaniyatillah. Di dalam keesaan Allah. Sebab mereka tu syirik. Jika mereka nak kata macam ni kan, mereka kata bahawa ni ada kuasa. Kamu nak berdebat dengan aku pula tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Ibrahim kepada mereka, waqad hadan, sedangkan dia telah memberi petunjuk kepada aku, kepada jalan yang benar. Sekarang kamu pula nak berdebat dengan aku pula. Apa ni katakan Tuhan kamu lah Tuhan tak betul, nak berdebat dengan aku pula, nak kata macam-macam, nak kata ada kuasa, ada power dan sebagainya. Wala akhafu ma tusyriku nabihi. Dia kata aku tak takut, dia kata apa yang kamu syirik-syirik ni, patung-patung ni aku tak takut. Kata Nabi Ibrahim, illa an yasha'a rabbi syai'a, kecuali kalau benda tu ada benda Allah Ta'ala dah letak pada aku, maka dia akan berlaku. Apa aku takut sangat benda-benda ni? Benda-benda ni makhluk kan. Jadi kemudian dia kata wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah Ta'ala ni tahu semua benda. Nabi Ibrahim kata. Ini salah satu benda-benda yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita sebenarnya ialah nak tanam kepada kita melalui cerita Nabi Ibrahim melawan kaum dia tu. Nak cerita kepada kita sebenarnya kan, iaitu Allah Ta'ala ni ilmu dia semua, merangkumi semua benda. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Wasi'a tu maknanya luas, maknanya luaslah Tuhan aku terhadap sesuatu apapun, ilma, maknanya ilmunya tu merangkumi semua benda, dia tahu semua benda. Kemudian afala tatazakkarun, kamu ni tak nak ambil peringatan, kamu ni tak nak berfikir ke? Dan lepas tu kenapa kamu ni tak nak beriman? Summa tu'minuna tatazakkaruna summa tu'minuna, kata tafsir jalan lain, dia kata jadi wa kaifa akhafu ma asyraktum. Macam manalah Nabi Ibrahim kata, aku nak takut kepada apa yang kamu syirikkan. Aku nak takut kepada batu-batu ni, aku nak takut kepada apa yang kamu sembah ni semua ni. Wa kaifa, macam mana aku nak takut ni? Dia kata wala takhafuna annakum asyraktum billah. Kamu ni yang duk syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kamu tak takut pula. Kamu nak suruh aku ni, nak minta aku ni takut kepada berhala kamu, kepada apa yang kamu sembah, kepada gini-gini bala-bala benda-benda lah ni.
kamu pula tak takut kepada Allah. Jadi sepatutnya siapa yang lebih patut ditakuti sepatutnya? Jadi Nabi Ibrahim kata tu, annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Satu benda yang memang langsung tak ada sultan. Apa maksud sultan? Sultan dalam Quran ni bukan makna sultan, tapi maksud sultan dalam Quran ialah maknanya hujjah. Maknanya burhan, maknanya tanda, proof. Cuba awak buktikan. Kita katakan kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, mana dia proof dia, mana dia bukti dia bahawa ini adalah Tuhan? Mana tanda? Hanya angan-angan manusia kan. Manusia berfikir, dia kata, oh, ni Tuhan, ni Tuhan. Dia pun okey macam ni kan. Ada okey kepala ni, ada gajah, ada lembu, ada macam-macam bentuk-bentuk kan. Ada bertanduk, ada tangan 10, ada tangan macam-macam lah, tangan 100. Macam-macam manusia berfikir, dia imajinasi. Dia buat imajinasi, kemudian dia buat bentuk. Kemudian dia rasa macam benda tu power. Kemudian dia sembah ramai-ramai. Kemudian dia dipuja pula kan. Tengok kan. Jadi kalau nak pergi semayang di situ. Nak puja di situ kan. Kalau nak puja di rumah pun, kena buat juga. Satu ekor di rumah letak untuk disembahkan. Jadi, nampak tak? Jadi mereka pun katalah, ada juga lah orang kata, kamu ni orang Islam ni kan. Of course lah, kita tak nak berdebat dengan mereka kan. Tapi maknanya kita cerita ni, di sini kan. Kalau pergi dah berdepan dengan mereka, Allah Ta'ala kata, jangan kamu tasubul lazina tu, jangan kamu pergi kutuk mereka depan-depan mereka tu kan. Sebab apa, mereka ni kadang-kadang naik angin lah kan. Orang kafir ni, walaupun mereka tu tahu bahawa salah, mereka tak ada berfikir dah. Sebab emosional. Kan bila kita kata macam tu. Jadi sekarang kita cerita pada kita ni kan. Kita cerita pada kita supaya kita ni fahamkan bahawa mereka ni kan yang menyembah-nyembah benda-benda tu, membuat benda-benda tu semua tu adalah imagination mereka. Mereka fikir, lalu mereka pun kata, macam ada benda. Mereka kata orang Islam pun semayang menghadap Kaabah. Kita menghala, bukannya menyembah Kaabah. Cuba buang Kaabah tu, kita menghala ke mana agaknya? Cabut Kaabah tu kan. Katakanlah Kaabah dah tak ada, hancur semua Kaabah tu kan, Mekah dah hancur. Katakan, adakah kita semayang menghadap ke mana? Menghadap ke tempat lain? Tak, menunjukkan bahawa bukan Kaabah tu sebagai hala sahaja. Bukannya kita menyembah Kaabah tu, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita boleh semayang di mana-mana. Dan Allah Ta'ala kata dijadikan kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, ceritakan bahawa Allah Ta'ala telah beri kepada aku ni kan 5 perkara. Kalau siapa-siapa tak tahu apa benda 5 perkara tu boleh cari insya-Allah. Telah ada. Nabi Muhammad ni diberikan 5 perkara kan. Iaitu di antaranya ialah dijadikan bahawa semua bumi ni adalah masjid. Boleh semayang di mana-mana dan dia boleh ambil wuduk di mana-mana. Kalau tak ada air, dia boleh gunakan tanah. Mana tempat yang tak ada tanah, tak ada air? Semua ada tempat, sama ada tanah, ada air kan. Ada air, ada tanah. Kalau tak ada air, tak ada tanah. Kecuali orang tu tergantung lah kan. Tergantung tu ialah, itu special case. Tapi maknanya dalam keadaan biasa ni memang ada. Jadi itulah perbezaan kan di antara kita kan. Kita ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi Allah Taala kata sini kan, kamu tak ada dalil. Itulah Allah Taala kata, malam yunazzil bihi alaikum sultana. Kamu tak ada dalil pun apa kamu sembah tu. Kemudian fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Soalan situ kan. Fa ayyul fariqaini, dah kamu sembah yang tu, aku sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kamu suruh aku ni takut pada berhala kamu. Kamu tak takut pun kepada Allah. Logik tak? Jadi Nabi Ibrahim pun tanya, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Siapakah di antara dua-dua ni yang patung kamu tu dengan Allah yang aku sembah ni kan, yang aku taati ni kan, yang patut ditakuti? Yang tu takut apa? Tengok kan, kena kencing, kena burung pun berak atas muka dia dan sebagainya. Tak ada apa-apa pun, tak ada nak buat apa-apa pun kan. Dan begitulah juga kalau orang sembah benda-benda lain kan. Sembah benda lain atas dunia ni kan macam-macam lah kan. Sembah hawa nafsu, sembah apa benda kan. Semua tu adalah makhluk-makhluk kan. Dia tak takut pada Allah, tapi dia tak takut pada Allah, dia minta kita takut kepada apa-apa yang disembah tu. Jadi Allah Subhanahu Taala kata, ajar kita sini kan, fa ayyul fariqaini ahaq bil amni, yang lebih patut dia rasa aman, siapa yang lagi? Jadi kemudian itu soalan in kuntum ta'lamun, kalau kamu semua mengetahui. Jadi alhamdulillah yang setakat itulah hari ini daripada muka surat 137. Insya-Allah kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang insya-Allah di muka surat 138 insya-Allah, iaitu di ayat yang ke-81.
2 insya-Allah. Jadi kita tangguhkanlah sesi kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.